Pada hari ini kita lihat banyak isu-isu undang-undang, isu-isu yang melibatkan agama Islam, yang melibatkan hak-hak, diperkatakan dan diperbahaskan. Dan juga yang paling recent sekali yang terbaru berkenaan dengan Akta 355 dari segi untuk memperkasakan bidang kuasa agama Islam. Kita apabila berkatakan tentang konsep kedaulatan, terlebih dahulu kita kena tahu atau faham apa maksud kedaulatan. Kedaulatan. Sebab kata kedaulatan ni dah biasa sebut, oh berdaulat ni. Kau nampak orang teroris ni memang berdaulat dia ni. Tapi apa daulat tu kadang kita tak mentarifkan. Sama ada kedaulatan itu di sudut kacamata undang-undang sivil atau di sudut undang-undang Islam. Sebagai contoh, apabila berlaku pindahan perlembagaan, membuang imuniti Raja-Raja Melayu. Oh, ini dah habis kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tapi saya timbul persoalan pula, adakah imuniti itu dalam Islam? Jadi ukuran, kalau dilihat kedaulatan dari sudut mata barat, kemungkinan. Sebab itulah kalau kita lihat kita baca tesis Cik Nolia Mustafa, dia mengatakan apabila akhirnya imuniti Raja-Raja dibuang, pindahan dibuat atas artikel 181, maka kita tak boleh lagi dah nak bicarakan tentang kedaulatan ni mengikut fahaman Western. Sedangkan raja-raja ni kena ikut nasihat. Dan juga dari segi pergumulan undang-undang, 30 hari tak setuju kira sign. Adakah kedaulatan raja-raja terkikis atau hilang? Jadi apa premis yang kita gunakan untuk kita menyoroti sama ada suatu perkara itu hilang ke, tak hilang ke, bagaimana. Jadi itulah yang penting pada hari ini kita faham. Nombor satu, pasal kedaulatan. Yang kedua, kedaulatan dijunjung oleh perlembagaan negara kita. Kalau kita lihat yang pertama tadi dari segi kedaulatan. Kedaulatan ini diterima adalah sebagai satu supreme authority, kekuasaan agung, kekuasaan tertinggi. Dan difahami oleh kerana kedaulatan itulah lahirnya rule of law, kedaulatan undang-undang, di mana suatu undang-undang itu perlu ditaati, perlu dipatuhi. Sebagai contohlah, kita lihat suatu undang-undang untuk menjadi undang-undang, siapa yang beri kekuasaan kepada undang-undang itu, yang boleh enforce? Adakah anybody boleh enforce undang-undang itu? Dia tentu kena ada suatu kuasa tertinggi yang boleh mengabsahkan suatu undang-undang itu. Inilah betapa pentingnya kedaulatan. Sama ada dari sudut kacamata barat atau sudut kacamata Islam. Dan kalau kita lihat dari segi pemikiran barat, mereka meletakkan kedaulatan itu pertamanya supreme authority within territory, kekuasaan agung dalam wilayah. Ataupun kalau L.B. Cozen mengatakan bahawa kedaulatan itu adalah political and legal concept relating to an ultimate authority in a state. Kedaulatan itu adalah konsep politik dan juga undang-undang berkaitan dengan kuasa tertinggi dalam sebuah negara ataupun kerajaan. Dan kalau kita lihat dari segi teori barat, dia ada termasuk kamus undang-undang meletakkan kedaulatan itu, ciri dia mestilah kuasa agung, mestilah mutlak, mestilah bebas, mestilah tak terkawal, sama ada dari sudut aspek luaran atau aspek dalaman. Dan kedaulatan itu ada cukup untuk membuat undang-undang dan menyebabkan ketaatan kepada undang-undang itu. Cuba kita bayangkan takrifan dia beri tentang konsep kedaulatan. Mana kedaulatan ini itulah segala-galanya, begitu tinggi sekali. Dan bagaimana pula lahirnya kedaulatan itu? Itu pemikiran. Jadi saya ingin jelaskan bahawa kalau kita lihat dari perspektif sebenar, bukan dari perspektif yang dibawa oleh pemikir barat atau sebahagian besar golongan undang-undang sekarang ni. Bila mereka berkatakan tentang undang-undang, prinsip undang-undang,
Mereka hanya menyempitkan pandangan mereka kepada apa yang dilahirkan di barat. Kalau mereka membicarakan tentang prinsip perlembagaan, mereka melihat apa yang berlaku selepas revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Itu dia kata lainnya konsep perlembagaan, separation of power, rule of law. Adakah di zaman Nabi Sulaiman tak ada perlembagaan? Adakah zaman Babylon tak ada perlembagaan? Adakah zaman Rum dan Parsi tak ada perlembagaan? Sebab perlembagaan itu ditarifkan hubungan antara raja dengan rakyat, hubungan antara rakyat dengan rakyat, macam mana menyusun tata cara ketatanegaraan. Dan perlembagaan itu tidak semestinya bertulis. Jadi kalau kita lihat dia masuk di situ saja, kita dapat gambarkan bahawa pemikiran yang diberi oleh barat tidaklah sempurna dan tidak tepat. So di mana asalnya kedaulatan? Sebab itulah kita mengambil Islam, mesti kembali kepada Islam. Sebab kalau kita lihat barat sekalipun, dulu didominasikan oleh, kalau istilah dia orang tu, New Testament, Old Testament, tidak Taurat dan Injil. Itulah asal kedaulatan sebelum Allah SWT menurunkan Al-Quran. Pada hidup kita manusia, sebelum Al-Quran adalah kitab Injil. Dalam kitab Injil pun jelas bahawa kedaulatan itu adalah milik Allah SWT. Tetapi setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit dan terdapat golongan agama atau padri yang membawa satu ajaran yang menyeleweng. Tidak kata semua ahli kitab sesat, tapi ada sebilangan ahli kitab ketika itu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW yang bawa satu pemikiran yang lari daripada ajaran Nabi Isa AS. Sebab itu Al-Quran mengatakan apa? Ittakhadhu ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT. Sebab apa dijadikan Tuhan? Sebab padri itu telah memegang hak kedaulatan. Kalau dulunya hak kedaulatan itu, hak undang-undang, mengubah undang-undang, membuat undang-undang itu adalah milik Allah Ta'ala, berpandukan kepada kitab Injil. Padri ini telah meletakkan kedaulatan itu kepada manusia. Mereka telah mengadakan undang-undang selain undang-undang Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Quran mengatakan, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam billah. Adakah mereka ini mempunyai sekutu-sekutu syara'u lahum minad din, yang memperundangkan, yang membuat undang-undang selain daripada Allah SWT. Ma lam ya'zam billah, dalam bidang, dalam takat kuasa, bidang kuasa yang tidak diizinkan Allah SWT. Itulah konsep kedaulatan. Jadi kedaulatan itu kita perlu fahami bahawa kedaulatan itu pada asalnya adalah milik Allah SWT. Sama ada dia beragama Islam atau dia bukan Islam, asalnya daripada Allah SWT. Itu konsep kedaulatan. Jadi kita faham, apabila kita lihat takrifan yang diberikan oleh kamus undang-undang ke teori barat yang awal, jelas bahawa kedaulatan itu adalah milik Allah. Jadi ketika mana dia telah berubah kepada manusia, maka lahir golongan yang mentakrifkan kedaulatan itu pada awal, dan sehingga dia menjadi dalam bentuk buku secara detail dan letter yang ditulis oleh body. Golongan ini terdiri daripada padri-padri. Mereka meletakkan bahawa dikata kedaulatan itu satu golongan diberi natural law. Mengatakan bahawa kedaulatan itu terletak pada manusia, tetapi manusia tertakluk juga kepada natural law. Undang-undang semua jadi terbagi berdua. Satu, undang-undang semua jadi yang diterima oleh custom, amalan, ataupun divine law, undang-undang Tuhan, iaitu daripada kitab Injil dan sebagainya. Itu golongan pertama. Di sinilah titik pemikiran. Dia bukan lahir pada tahun 1975, tapi peristiwa yang bawa kepada pemikiran kedaulatan barat yang memisahkan, yang lari kedaulatan sebenarnya milik Allah Ta'ala, meletakkan kepada manusia. Jadi oleh kerana manusia diberi atau diletakkan kuasa kedaulatan, manusia itu sudah boleh buat undang-undang, boleh mengubah undang-undang. Oleh kerana manusia lari daripada undang Allah SWT, undang Tuhan, maka berlakunya kezaliman, penindasan sebagainya.
Maka lahir golongan kedua pula, dipelopori oleh Austin, yang meletakkan bahawa kedaulatan itu adalah milik mutlak rakyat, tidak lagi tertakluk kepada undang-undang Tuhan atau undang-undang semula jadi. Jika si rakyat mahukan sedemikian, maka sedemikianlah, walaupun undang-undang itu tidak bagus atau menyebabkan kezaliman. Sejauh mana general will, kan, kehendak kebanyakan, kehendak majoriti, itulah yang akan menjadi kenapa atau bagaimana timbulnya demokrasi dari manusia, dari rakyat untuk rakyat. Kenapa? Bismillah, dan rakyat sudah bertaraf Tuhan. Kalau dikatakan kedaulatan tak ada sifatnya mutlak, bebas, tidak terkawal, punya kekuasaan di luar dan di dalam, dan diletakkan kepada manusia, adakah betul? Jadi teori barat telah meletakkan manusia inilah pemilik kedaulatan. Jadi adakah manusia itu seorang manusia yang tidak mempunyai sekatan, yang bebas melakukan apa saja, tiada nilai dan sebagainya, dan boleh menentukan undang-undang bagi mereka? Itu manusia apa? Itu rakyat apa? Pangan, betul tak? Kalau tengok undang-undang, boleh apa saja. Sebab manusia bertamadun mempunyai nilai, mempunyai norma. Sebab kalau kita lihat dari zaman dulu, ajaran Kristian atau Nasrani sekalipun mempunyai nilai, jadi dibawa oleh Nabi Isa. Betul tak? Dia walaupun dia manusia, dia tak bebas, melainkan dipangan. Jadi sesiapa yang bawa kedaulatan kepada manusia, sebenarnya dia membawa diri mereka sebagai status pangan. Sebab bebas melakukan apa saja, boleh membuat undang-undang, sekalipun bercanggah dengan prinsip keadilan, walaupun prinsip keadilan pada itu berbeza antara satu sama lain. Ini kita kena faham konsep kedaulatan.